Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Waalaikumsalam, akan cikgu. Okey, baik. InsyaAllah kita akan mulakan lebih kurang 5 minit lagi. Saya beri laluan untuk semua murid mengisi terlebih dahulu kehadiran untuk hari ini. Link kehadiran telah pun saya edarkan kepada semua. Jadi minta tolong isi terlebih dahulu kehadiran itu. Kemudian baru kita akan mulakan sesi PDPR kita insyaAllah pada hari ini. Okey, tolong maklumkan kepada semua rakan-rakan anda semua untuk masuk ke dalam kelas PDPR kita pada hari ini. Okey. InsyaAllah untuk hari ini kita akan bersiaran lebih kurang 4 buah kelas 4 buah kelas secara serentak. Okey, saya akan mengambil tanggungjawab untuk mengambil alih sementara kelas yang tidak ada guru. Okey, jadi buat sementara waktu ni untuk minggu PDPR, bolehlah insyaAllah saya akan ambil alih terlebih dahulu. Kalau yang bersemuka nanti kita tunggulah, insyaAllah kalau ada rezeki guru baru masuk, dapatlah kita belajar dengan guru yang barulah. Okey, baik. Nanti kita ada lebih kurang lagi 4 minit sebelum kita bermula insyaAllah. Okey, sebelum kita mulakan, sambil-sambil tu nak bertanya khabar semua. Adakah semua yang telah pun masuk ke dalam Google Meet hari ini sihat ke, apa ke? Ada yang tak sihat ke, ataupun mungkin ada yang mempunyai kemaslahatan ke, ada urusan luar, tak dapat nak masuk, terpaksa jaga adik ke, terpaksa masak nasi ke, awal lagi kan, 12.30 baru ni. Okey, ambil masa, nanti ni tadi saya nak respon kepada bahagian ruangan chat. Okey, Amin kata tak nak tukar cikgu. Kalau tak nak tukar cikgu tak apa, tukar kelas. Okey. Tak apa insyaAllah. Okey, kita ada lebih kurang 60 orang. Kalau diikutkan 4 buah kelas, setiap kelas ada 30, average 30 orang. Maksudnya 120 orang lah sepatutnya bersama saya pada tengah hari ini. Okey, sebelum kita mulakan, ada tak sesiapa yang nak kongsikan sesuatu, pengalaman ke, apa-apa yang berlaku sepanjang tempoh 3 minggu bercuti. Mungkin ada yang di kalangan kita sempat pergi bercuti ke luar negara, pergi ke Turki ke, pergi ke Switzerland ke, ada ke? Ataupun mungkin jalan-jalan dalam Malaysia sahaja, main air banjir dan sebagainya. Okey, saya nak minta respon sekejap. Yang dah masuk ni ada tak daripada 2 Ikram dan juga 2 Irsyad? Tolong raise your hand. Saya nak tengok maklum balas daripada kedua-dua kelas. Okey, terima kasih Dina. Okey, Nurin. Ramai juga Okey, baik-baik. Terima kasih kerana sudi hadir pada kelas kita pada hari ini insyaAllah. Okey, sambil-sambil tu minta tolong bantuan kepada semua untuk maklumkan kepada rakan-rakan kelas kita dah pun bermula lebih kurang 1 minit lagi insyaAllah. Okey, untuk kelas Islah dan juga kelas Ikram serta kelas Irsyad, sebelum ni saya pernah gunakan fungsi breakout room untuk aktiviti di dalam kelas waktu PDPR lah. Okey, jadi untuk kelas Ihsan saya tak pasti macam mana, pernah ataupun tidak. Kalau tak pernah nanti cuba belajar sebab kalau andai kata mungkin kod lah, ada PDPR siri 2, siri 3, siri 4 sampai tak tahu siri berapa nanti, kita akan gunakan fungsi breakout room tu untuk khusus untuk subjek geografi lah. Tu kalau nanti dah ada guru yang baru tu, terpulang pada guru anda lah nak gunakan ataupun tidak. Okey, kalau dengan saya insyaAllah selagi kita PDPR kita akan manfaatkan semua fungsi yang ada. Okey, untuk tujuan pembelajaran insyaAllah. Okey, baik.
Jam pun dah pukul 12.35. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya mohon bantuan daripada Muhammad Amin Farhan daripada kelas 2 Islah untuk memimpin bacaan doa kita pada tengah hari ini. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Silakan Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر يا كريم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Amin Farhan atas pimpinan bacaan doa kita sebentar tadi. Okey, baik. InsyaAllah saya akan mulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Untuk hari ini kita hanya akan cuba untuk buat briefing berkenaan dengan pengenalan. Pengenalan kepada tajuk yang akan kita belajar untuk tingkatan 2 ini. Okey, baik. Sebentar ya, sementara saya... Okey, saya nak maklumkan terlebih dahulu, saya suka bercakap dengan pelajar-pelajar saya. Saya minta nanti untuk maklum balas lah, secara lisan ataupun mungkin secara bertulis, tak ada masalah. Kalau saya bertanya tu, respon je, tak ada masalah. Saya tak ada nak marah ke tak ada. Okey, kita belajar ni, kita nak secara gembira. Tak nak nanti kan ada yang moody dan sebagainya. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kepada sesi pengenalan untuk mata pelajaran geografi tingkatan 2 bagi sesi tahun 2022. Okey, suka saya nak imbas balik. Okey, nak imbas balik. Terutamanya ini bukan nak mengungkit ke, bukan nak menjatuhkan awak punya mood pada hari ini, tetapi apa yang cuba untuk saya sampaikan ialah saya nak bangkitkan kembali anda punya berkaitan dengan akademik. Okey, berkaitan dengan akademik, memandangkan pada tahun lepas saya mengambil alih 2 lagi kelas yang ditinggalkan oleh Puan Nur Rupiah, iaitu kelas ikhlas dan juga kelas ihsan. Okey. Jadi saya menanda kertas peperiksaan untuk 5 kelas. Ke semua tingkatan 1 saya tanda. Dan apa yang berlaku ialah ini saya hanya nak sharing saja. Saya nak sharing supaya kita semua cuba ambil iktibar dan juga ambil pedoman apa yang berlaku pada tahun lepas. Berpandukan pada soalan peperiksaan akhir tahun. Okey, saya dapati berlaku sedikit. Okay, mungkin dia bukan sedikit juga ni, sebab hampir 1/5 ataupun kita katakan dalam jumlah satu kelas daripada batch tingkatan 1 yang mana markah peperiksaannya sangat-sangatlah tidak memberangsangkan. Okay. Lebih kurang satu kelas tu pelajarnya semua gagal. Okay, jadi markah fail. Jadi bila mana saya lihat balik dari segi analisis peperiksaan tu, saya tak pasti di mana berlaku kesilapan. Even kelas yang saya ajar sendiri pun ramai juga yang fail. Okay, cuma saya nak tegur sedikit berkaitan dengan untuk geografi tingkatan 1, okay, awak banyak mempelajari berkaitan dengan peta. Okay, saya nak tegaskan sekali lagi, dalam kita belajar mata pelajaran geografi, memang wajib tidak akan terlepas dengan peta. Jadi semua bab, semua topik daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3, awak tidak akan terlepas dengan peta. Apa yang saya nak kaitkan dengan peta sebenarnya? Okay. Soalan yang dikeluarkan di bahagian soalan subjektif, baik, ada 2 peta yang saya keluarkan. Okay, yang pertama iaitu peta Malaysia. Dan yang kedua, soalan berkaitan dengan peta Asia Tenggara. Okey, jadi peta Malaysia tu masih lagi ramai juga yang gagal untuk jawab dengan baik. Yang mana saya rasa mungkin berlaku kecuaian. Dia bukan tak tahu, dia kecuaian. Sebab arahan soalan meminta anda untuk menamakan nama negeri ataupun nama ibu negeri. Tapi apa yang berlaku, sebahagian daripada anda jawab semua nama lokasi yang ditanda tu semua nama negeri.
Dia tak baca arahan soalan. Arahan soalan dan juga penyataan pada peta tu sendiri dah dimaklumkan. Okay? Contohnya macam kawasan X, sila namakan ibu negeri di X. Dia tetap juga menamakan nama negeri. Jadi kecuaian-kecuaian sebegitu sepatutnya cuba anda semua untuk elakkanlah, sebab soalan untuk menamakan negeri itu adalah soalan paling aras rendah. Aras rendah, sepatutnya tak berlaku kerugian markah di situ. Baik, untuk soalan berkaitan dengan peta Asia Tenggara. Peta Asia Tenggara ni yang part paling kelakar lah. Saya tak tahulah kelakar ke, nak gelak ke, nak menangis ke, saya pun tak tahulah apa yang berlaku. Ada juga sebahagian daripada di kalangan awak semua okay, ni batch tingkatan 1 sekolah SMK Isham ni peta Asia Tenggara, lokasi negara Malaysia tu berada pada kedudukan negara Vietnam, pada negara Timor Leste, pada negara Myanmar. Jadi saya amat kata terkejut dan teruja lah macam mana setelah hampir setahun anda semua belajar dan kita pun dah dilanda COVID hampir 2 tahun. Kalau diikutkan dulu 1 tahun tu, hari-hari awak akan tengok infografik yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan lokasi peta Malaysia ni macam mana bentuk rupa dia. Kan? Tapi masih lagi ramai yang tak dapat nak tanda nama negara Malaysia dengan betul. Jadi saya tak tahulah, nanti nak kena semak balik lah kerakyatan seorang-seorang pelajar Syam ni, semua rakyat Malaysia ke ataupun ada daripada rakyat negara lain ni. Sebab peta Malaysia, nama negara Malaysia sendiri pun tak betul. Saya tak tahulah apa yang berlaku. Okey, jadi nanti untuk naik ke tingkatan 2 ni, saya akan cuba drill dan juga asam balik. Jadi nak tak nak, awak semua kena buat ulang kaji dan kena buat pengayaan lah, kena buat penambahbaikan, terutama sekali dalam mengukuhkan maklumat-maklumat berkaitan dengan semua yang terdapat di dalam negara Malaysia. Okey, baik. Habis bahagian pengenalan untuk imbas kembali apa yang berlaku pada tahun lepas. Okey, kita akan tengok kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pengenalan untuk mata pelajaran geografi. Okey, baik. Saya nak minta bantuan lah, sebab biasanya saya je yang bercakap kan, saya tak pasti pelajar saya masih bersama saya ke tidak. Tolong cuba klik pada tekan butang raise your hand. Laju, belum cakap lagi dia dah tekan dulu. Ini Unify 1 terabyte punya kelajuan ke apa ni? Okey, baik, Alhamdulillah, terima kasih atas malam balas semua. Okey, baik, semua masih ada bersama saya. Okey, kita tengok kepada pengenalan isi kandungan untuk mata pelajaran geografi tingkatan 2. Untuk tingkatan 2 masih lagi sama dengan tingkatan 1 dan masih akan sama dengan tingkatan 3 nanti, yang mana di dalam topik-topik tingkatan 1, 2 dan 3 anda akan dipecahkan kepada tema-tema yang berbeza. Okey, kita ada tema geografi kawasan, kita ada tema geografi manusia, geografi fizikal, dan tema yang terakhir iaitu isu dan juga pengurusan alam sekitar. Okey, seperti mana yang anda belajar pada tahun lepas untuk tingkatan 1, kita ada belajar sisa domestik, betul Okey, iaitu yang berkaitan dengan sampah dan juga sumber air. Dan bila jawab soalan esei tahun lepas pun ramai juga yang tak dapat jawab bahagian sumber air tu, sedangkan saya dah maklumkan berulang-ulang kali berkaitan dengan tajuk sumber air ni memang akan keluar, wajib akan keluar. Okey, kita tengok kepada topik-topik waktu tingkatan 1. Okey, yang pertamanya kita akan cuba untuk mempelajari tajuk geografi, kemahiran geografi. Kemahiran geografi ni merujuk kepada asas dalam mata pelajaran geografi. Wajib anda kena kuasai sebab dalam tajuk kemahiran geografi ni, dia memang akan keluar, wajib akan keluar dalam peperiksaan di bahagian peta topografi. Okey, kalau untuk masa tingkatan 1 dulu awak belajar koordinat. Awak belajar koordinat, kemudian naik ke tingkatan 2, kita masuk lagi dalam geografi, kemahiran geografi, kita belajar pula skala dan jarak. Okey, kita tengok apa dia skala dan jarak. Ni secara umum saja. Okey, dalam skala dan jarak, kita akan mempelajari bagaimana kita mengukur sesuatu jarak pada peta. Okey, dengan baik-baik kita akan mengukur jarak sesuatu jarak pada peta berpandukan skala.
peta tu dilukis berdasarkan peta sebenar. Okey. Kenapa peta ni kita lukis? Satunya kenapa dilukis? Untuk memudahkan kita nak ukur sesuatu jarak. Dan bagaimana jarak ini diukur? Kita sedia maklum, kita nak lukis sesuatu kawasan tu begitu luas. Jadi kita tak dapat nak lukiskan peta tu, kalau katalah sebiji kampung, takkan kita nak sediakan kertas tu selebar-lebar kampung tu. Kalau kata kampung tu luas macam contoh Jiboi, kampung Jiboi kan, takkan nak lukis kampung Jiboi tu sebesar-besar kertas tu, tidak. Jadi kita menggunakan fungsi skala. Apa dia skala? Iaitu skala ni merujuk kepada nisbah untuk sesuatu permukaan atas bumi, kita tukarkan dia. Okay, kita kecilkan skala dia supaya kita dapat lukis sesuatu peta tersebut berpandukan lokasi sebenar, berpandukan permukaan bumi sebenar dengan menggunakan skala, yang mana nanti kita akan belajar. Dia ada dua subtopik di sini dalam tajuk skala dan jarak ni. Satunya ialah skala dan subtopik yang kedua iaitu jarak. Skala ni nanti kita akan belajar lah. Okay, ada skala lurus, ada skala penyata dan juga pecahan wakilan. Kemudian kita akan belajar jarak. Kenapa perlu kita belajar jarak? Sebab kita nak bila kita dapat soalan berkaitan dengan peta ataupun kita nak mengukur sesuatu lokasi kedudukan lah terutamanya, kita perlu tahu jarak. Okey, bermula daripada tingkatan 2 ni, bila kita nak rujuk di dalam peta topografi, awak wajib kena rujuk skala terlebih dahulu. Okey, wajib kena rujuk skala terlebih dahulu. Berpandukan skala lah baru kita dapat tentukan jarak sebenar pada permukaan bumi. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, jangan kita buat andaian sendiri. Jangan kita buat andaian sendiri. Maksud saya begini, contohnya macam katalah awak dapat peta dekat depan muka waktu peperiksaan. Jangan awak andaikan setiap 1 sentimeter yang ada pada skala merujuk kepada 1 kilometer. Skala ini boleh berubah-ubah. Okay, skala boleh berubah-ubah mengikut soalan yang diberikan. Boleh jadi 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Boleh jadi juga 1 sentimeter mewakili 2 kilometer. Dan boleh jadi juga 1 sentimeter mewakili 5 kilometer. Jadi berpandukan skala. Ni banyak juga yang cuai. Okay? Sebab dia biasa dia tengok je peta, dia rasa dia pandai. Dia terus buat pengiraan. Sebenarnya soalan tu juga adalah soalan yang paling senang nak dapat markah dan paling senang lah awak hilang markah sebab cuai. Okey, baik. Nanti yang secara detailnya saya akan terangkan dalam sesi PDP yang berikutnya. Okey, baik. Bab yang kedua, kita akan belajar peta topografi. Ni. Naik tingkatan 2, peta topografi ni adalah naik taraf. Okey, naik taraf daripada peta lakar. Peta lakar yang kita dah belajar waktu tingkatan 1 yang lalu. Okey, dalam peta lakar dulu kita dah tahu ciri-ciri budaya, kita dah tahu ciri fizikal dan sebagainya. Okey, saya nak test sikit Saya nak test sikit berkaitan dengan tahu ke tidak. Okey, sekarang ni saya nak cuba test menggunakan fungsi pool. Okey, fungsi pool. Jadi tolong berikan maklum balas berdasarkan soalan saya. Sekejap saya tengah type soalan sambil-sambil tu ada yang nak bertanya ataupun nak cerita apa yang dia faham ataupun mungkin ada yang tak faham, tolong bagi respon sedikit, nak dengar. Tak ada, semua ada tak ni? Ada cikgu. Sunyi je ni. Ada okey, baik-baik, alhamdulillah. Semua tahu kan fungsi pool yang ada dekat dalam Google Meet ni? Cuba pergi pada ruangan Google Meet tu yang ada simbol 3 segi, 4 segi dan juga bulat. Okey, saya ada poolkan satu soalan. Soalan dia ialah pilihan yang manakah merupakan simbol fizikal. Okey, minta tolong vote. Masihkah anda ingat lagi perbezaan antara simbol fizikal dan juga simbol budaya? Ni sebab kita nak belajar dalam peta topografi ni. Peta topografi ni lebih rumit berbanding peta lakar. Sekarang ni sebelum kita belajar peta topografi tu nak tengok dulu. Okey, dah ramai yang vote dan masih lagi.
Nampaknya sedang berlumba-lumba untuk menjawab. Okey, bagus. Tahniah semua. Ini kan untung ni kalau saya dapat tengok ni siapa yang menjawab ni. Nasib baik tak tahu ni. Najmi kata harap betul. Nanti kita test. Kita test tengok jawapan Najmi. Okey, dah 28 orang yang menjawab. Mana lagi 100 orang ni? Hilang 100 orang ni. Jawab. Okey, sambil-sambil tu boleh tak minta tolong respon daripada dua Ihsan. Pernah tak awak menggunakan fungsi poll dekat dalam Google Meet ni? Saya tak tahulah, mungkin awak ada gunakan dalam subjek lain, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, sejarah ataupun apa-apa. Pernah. Boleh tak daripada wakil dua Ihsan pernah guna? Okey, maknanya dah tahu dah kan. Okey, baik. Okey, terima kasih wakil-wakil dua Ihsan. Okey, saya bagi respon. Berdasarkan poll yang diberikan, pilihan yang manakah merupakan simbol fizikal? Okey, baik. Dapat dilihat di sini masih ada lagi yang tidak memahami. Okey, masih lagi tidak memahami perbezaan antara simbol fizikal dan juga simbol budaya. Jadi nanti ini akan memberikan satu masalah yang sangat besar. Okey, memberikan satu masalah yang sangat besar sebab ini adalah basic, asas kepada kemahiran geografi. Okey, simbol fizikal merujuk kepada semua objek ataupun ciptaan yang wujud atas permukaan bumi ni wujud secara semula jadi. Apa maksud semula jadi? Yang Allah Ta'ala ciptakan. Bukit, gunung, sungai, tasik. Cikgu tak ada pun dalam pilihan jawapan yang cikgu bagi. Okey, yang ini semuanya adalah merupakan tumbuh-tumbuhan, betul kan? Okey, baik. Jadi saya nak jelaskan di sini, padi, kelapa sawit dan juga getah adalah merupakan sejenis pertanian. Okey, tumbuh-tumbuhan dalam kategori pertanian. Dan ia bila dalam kategori pertanian, ianya diusahakan oleh manusia. Jadi dia termasuk dalam ciri budaya. Okey. Kecuali pokok bakau. Pokok bakau ini tumbuh secara semula jadi. Habitatnya di kawasan Kuala, di kawasan paya air masin. Jadi dia tumbuh secara sendirinya. Itu merujuk kepada ciptaan ataupun buatan Allah lah, yang wujud secara semula jadi. Okey, jadi untuk waktu yang akan datang jangan berlaku kesilapan yang beginilah. Okey, ini adalah antara basic. Nanti kena buat pengayaan balik ni, kena buat ulang kaji balik, kena buat pengukuhan perbezaan antara ciri-ciri budaya dan juga fizikal. Sebab ni nampak agak lemah ni. Okey, saya nak balik semula kepada bab yang kedua, iaitu peta topografi. Di dalam peta topografi ni, insya-Allah untuk kelas hari esok kita akan mulakan dengan bab 1. Okey, nanti kalau bab 2 ni saya lebih suka secara hands on. Okey, saya akan mengajar di hadapan secara bersemuka, lebih senang untuk awak faham tajuk ni. Okey, yang mana kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan peta topografi. Kemudian bagaimana kita nak menentukan sesuatu kedudukan dalam peta topografi berpandukan rujukan grid. Saya minta tolong sebab tajuk peta topografi ni sebenarnya sangat-sangat seronok dan sangat senang untuk kita dapatkan markah. Cumanya awak kena perlu faham konsep. Bagaimana nak tentukan kedudukan melalui bacaan yang betul. Dia bacaan yang betul ni bukan maksud kena tahu tajwid ke, kena tahu berapa harakat ke, tidak. Konsep dia ialah awak tahu nak buat pembacaan rujukan grid tu bermula daripada kiri ke kanan ke ataupun bawah ke atas. Itu saja. Jadi tak ada susah langsung pun. Sangat-sangat senang. Jadi saya harap ke semua pelajar tingkatan 2 dapat menguasai lah. Dapat menguasai bagaimana menentukan kedudukan dalam sesuatu peta ni dengan baik sekali. Jangan jadikan alasan nanti waktu peperiksaan awak tak dapat jawab sebab susah sangatlah cikgu tajuk ni. Tidak. Tajuk ni sangat-sangatlah senang. Ada yang nak respon untuk tajuk bab yang kedua ni? Boleh respon secara lisan ataupun secara bertulis, tak ada masalah. Saya boleh baca apa yang anda tuliskan. Ada nak tanya apa-apa? Kalau senyap tu tak ada lah saya anggap tak ada. Baik, kita tengok kepada bab yang ketiga. Baik. Bab ketiga ni agak menarik.
yang mana bab yang ketiga ni dia dah naik ke tahap kesukaran sederhana. Okey, yang mana tajuk dia ialah pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan juga iklim. Ini kita akan belajar berkenaan dengan iklim-iklim, pengaruh cuaca yang terdapat di dunia. Okey, nanti kita akan tahulah, kita akan belajar antara negara-negara yang mengalami kejadian 4 musim. Ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim salji, ada musim musim luruh. Okey, nanti kita akan belajar. Jadi yang ini kena perlukan pengukuhan dan pembacaan dan juga pemahaman yang sangat-sangat mendalam. Okey, awak perlu menguasai dengan baik. Dan kita akan belajar juga apakah perbezaan antara pergerakan bumi mengelilingi matahari. Okey, bumi bergerak mengelilingi matahari dan juga perbezaan bumi berputar pada paksinya. Saya nak cuba awak bayangkan, bumi berputar pada paksinya ni merujuk kepada bumi itu sendiri, dia je yang berpusing. Dia bukan berpusing mengelilingi matahari, dia berpusing pada kedudukan dia saja, pada paksinya. Macam contoh awak duduk atas kerusi yang boleh berputar lah. Tu maksudnya berputar pada paksinya. Duduk diam stand kat situ, dia je yang berpusing. Kerusi tu tak berubah pun ke tempat lain. Ni kita akan belajar nanti insyaAllah. Okay, kita tengok kepada bab yang keempat. Sebenarnya sangat menarik. Tingkatan 2 ni kita tak begitu topik-topik dia tak begitu berat seperti tingkatan 1. Tingkatan 1 tu banyak benda yang begitu syarat awak kena faham. Jadi tingkatan 2 ni tidaklah begitu tinggi sangatlah, tapi masalahnya risau takut bila dia kata cikgu cakap senang je ni kan, maksudnya tak apalah, baca lebih kurang lah nanti boleh faham kan. Bukan macam tu pula. Jadi tetap juga kena bagi penekanan, cuma tidak seteruk dengan topik-topik semasa awak belajar dalam tingkatan 1 yang lalu. Okey, dalam tajuk bab yang keempat kita akan mempelajari tajuk berkaitan dengan cuaca dan juga iklim di Malaysia. Senang je. Biasanya cuaca dan iklim ni kita boleh hubung kaitkan dengan apa yang berlaku secara in the real time. Okay, maksudnya macam contoh kalau kita belajar dekat dalam buku teks nanti, macam contohlah berlakunya kejadian monsun barat daya, berlakunya kejadian monsun timur laut. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan cuaca dan juga iklim yang berlaku pada masa sekarang, dia dah jauh agak berbeza. Okey, sebagai contoh, siapa boleh kaitkan? Saya nak dengar pendapat daripada pelajar-pelajar tingkatan 2. Siapa boleh kaitkan? Kenapa pula cikgu tiba-tiba kata dah berubah? Siapa nak respon? Silakan. Siapa nak cuba? Syamimi ada tak Syamimi? Syamimi ke Iman Najwa ke Sofia Al-Hushairi ke? Nak cuba? Kenapa pula cikgu kata dah berubah? Okey, saya ulang balik. Kenapa saya katakan sekarang ini cuaca dan iklim dah pun berubah? Tidak seperti sebelumnya. Sekarang ni kalau kita tengok macam contoh kebiasaannya pada tahun-tahun sebelum ini, 3 hingga 5 tahun sebelum ini, banjir. Okay, banjir di kawasan negeri-negeri pantai timur berlaku pada awal bulan 11 ataupun awal bulan 12. Siapa boleh kaitkan dengan situasi semasa? Silakan. Disebabkan pembuangan sampah yang merata-rata tempat macam tu. Okey, bagus Iman. Okey, antaranya Iman kata berlaku ketidaktentuan cuaca dan iklim sekarang ini antaranya adalah disebabkan oleh apa? Kerana sebagainya disebabkan oleh faktor manusia. Kenapa dikaitkan dengan faktor manusia? Okay, kita lihat bagaimana kesan kejadian alam sekitar yang berlaku. Sebagai contoh, pada awal Januari yang lalu dan juga yang berlaku pada beberapa bulan kebelakangan ini, berlaku banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di kawasan bandar-bandar besar. Kalau kita lihat yang berlaku di Shah Alam tempoh hari, dan ada sebagainya disebabkan yang ini faktor alam. Faktor alam tu memang betul lah disebabkan cuaca dan juga iklim, tetapi ada juga yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, seperti yang Iman nyatakan tadi, iaitu berlaku banjir disebabkan oleh manusia.
pembuangan sampah oleh manusia. Itu adalah sebahagian. Dan kita bukan nak menyalahkan faktor alam semata-mata. Benda ini adalah juga disebabkan oleh manusia. Kenapa kita katakan oleh manusia? Manusia membuang sampah merata-rata menyebabkan longkang tersumbat, menyebabkan sungai tersumbat. Apa yang berlaku? Apabila sampah-sampah ini tersumbat, dia akan menyebabkan aliran air tidak dapat lalu dengan lancar. Dalam masa yang sama, disebabkan pula faktor, ditambah pula faktor cuaca tadi, hujan lebat secara berterusan, air tak dapat nak dialirkan ke dalam terowong smart, tak dapat nak dialirkan ke dalam longkang, tak dapat nak dialirkan ke dalam sungai. Dia menyebabkan isi padu jumlah air yang begitu banyak yang turun daripada hujan yang sangat lebat tadi, dia tak boleh nak pergi ke mana-mana. Okey, jadi dia terkumpul di satu-satu kawasan tu. Jadi faktor itu adalah antara penyumbang berlakunya banjir kilat di kawasan bandar-bandar besar. Okey, Najmi kata sebab dekat bukit dia tak letak penghalang macam dekat jalan tu ataupun benteng. Ya. Okey, ini antaranya satu kawasan bandar-bandar besar ini biasanya dia telah pun dirancang dengan baik, tetapi ada kalanya pembangunan itu dia sebenarnya dia tak dapat menampung dari segi jumlah populasi penduduk di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana kawasan seperti Kuala Lumpur, penduduknya begitu ramai. Okey, penduduknya begitu ramai. Tapi kita nak tambah pula dengan sifat mungkin dari segi nilai-nilai murni penduduk di kawasan Kuala Lumpur yang tidak mementingkan kebersihan, yang tidak mementingkan kesihatan, sampah dibuang merata-rata menyebabkan sungai tersumbat, jalan lorong-lorong kecemasan tersumbat. Maksudnya lorong kecemasan ni macam laluan air lah, dan juga laluan motor di sebelah sebagainya tu menyebabkan sampah terkumpul, mungkin kenderaan macam-macam lah. Okay, dia menyumbang kepada berlakunya banjir kilat. Okay, saya nak tanya, cuba tolong respon sama ada nak respon secara lisan ataupun respon secara bertulis. Siapa boleh terangkan apakah perbezaan antara banjir dan juga banjir kilat? Siapa nak respon? Apa bezanya banjir dan juga banjir kilat? Yang ni sebenarnya saya nak kaitkan dengan tajuk bab yang keempat ni. Nak tengok, awak tahu tak apa bezanya banjir dan banjir kilat? Sebab saya tertarik nak ulas balik sebab ramai di kalangan awak yang jawab masa soal peperiksaan akhir tahun tingkatan 1 yang lalu. Ramai yang memberikan contoh berlakunya banjir kilat. Tetapi punca sebab berlakunya tu dia tak selari dengan alasan. Okey, maksudnya saya nak dengar dulu. Nak dengar dulu jawapan daripada awak semua. Sebab saya nak tahu awak faham ke tidak sebenarnya. Siapa nak cuba? Amin nak cuba, Amin? Amin ke Firdaus ke? Ramai lagi ni. Saya nak buka senarai nama ni. Ada 64 orang je ni. Alah, kesiannya. Mana pergi yang lain-lain ni? Terlupa ke? Tak tahu link ke? Ataupun buat lupa ke? Tidur ke apa ni? Okey, siapa nak cuba? Siapa tahu apa bezanya antara banjir dan juga banjir kilat? Najmi nak cuba. Najmi ke siapa-siapa? Silakan. Banjir kilat disebabkan macam longkang yang tersumbat, and bila banjir yang berterusan dan juga lebat, air akan bertakun dan juga naik yang menjadikan banjir. Kalau macam banjir pula disebabkan macam benteng daripada sungai ataupun ampang yang pecah, macam tu saya rasa. Okey, baik-baik. Terima kasih atas maklum balas daripada Nur Iban. Okey, saya nak supaya awak semua berani memberikan pandangan dan juga pendapat. Tak salah mencuba. Saya takkan pernah mengatakan pelajar saya menjawab dengan salah ataupun tidak. Cuma apa yang saya akan respon itu adalah sebagai penambahbaikan. Okey, baik. Terima kasih atas maklum balas Iman. Okey, bagus. Okey, secara umumnya paling senang untuk kita faham apakah bezanya antara banjir kilat dan juga banjir. Okey, take note tulis kat mana-mana. Banjir kebiasaannya disebabkan oleh faktor cuaca. Okey, faktor cuaca, banjir. Faktor cuaca semula jadi.
seperti yang berlaku di negeri-negeri pantai timur sewaktu musim tengkujuh. Baik, tolong ingat. Banjir berlaku biasanya di kawasan negeri-negeri pantai timur semasa musim tengkujuh. Biasanya musim tengkujuh tu bila? Bulan 11, bulan 12, bulan biasanya lah di negeri-negeri pantai timur, Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Dan sebahagian di bahagian Tenggara Johor. Okey, baik. Apa beza dengan banjir kilat? Banjir kilat biasanya adalah disebabkan oleh faktor manusia. Okey, faktor manusia tu seperti yang Iman nyatakan tadi. Antaranya saya nak kaitkan balik, mungkin disebabkan oleh faktor pembuangan sampah. Lah, apa masalah pula itu? Apa kaitannya? Bila sampah dibuang menyebabkan longkang tersumbat, menyebabkan parit tersumbat, jalan tu terhalang, okay, laluan air itu terhalang, menyebabkan air tak dapat lalu. Jadi dia bertakung di satu-satu kawasan, kereta nak lalu, kawasan penduduk terjejas, air naik dalam tempoh jangka masa yang sangat-sangat singkat. Okay, dalam tempoh 2 hingga 3 jam, hujan lebat yang berlaku menyebabkan air bertakung. Itu antara faktor manusia. Jelas Boleh faham semua? Tolong respon. Kalau faham, tolong angkat tangan, raise your hand. Okey, baik. Boleh beza antara banjir dan juga banjir kilat. Banjir adalah faktor semula jadi. Banjir kilat disebabkan antaranya berpunca daripada manusia. Okey, baik. Dah boleh faham Okey, baik. Terima kasih teman-teman balas. Kita tengok yang seterusnya. Saya tak kisah ni sebab ada bab yang kelima. Kita ada sikit je. Okey, bab yang kelima kita akan mempelajari tajuk pengangkutan yang terdapat di Malaysia. Tajuk ni seronok. Sebab kita boleh buat boleh jadikan juga dia tajuk kajian lapangan. Okey, kajian lapangan yang anda boleh membina dapatan, mengutip dapatan daripada data-data yang dikutip. Kita boleh kaitkan, kita boleh kaitkan, tapi tajuk-tajuk ni saya nak ingatkan balik, bila dalam geografi takkan lari daripada peta. Saya nak kaitkan apa pula kaitannya dengan pengangkutan dan peta. Kalau siapa yang ada buku teks digital tu, awak boleh buka buku teks. Buku teks digital saya dah pun send dekat dalam group. Awak boleh tengok dekat dalam Telegram group tu, boleh tengok sambil-sambil tu. Okey, nak kaitkan dengan peta. Apa sahaja jenis pengangkutan yang terdapat di Malaysia dan juga di Asia nanti. Saya nak kaitkan di Asia tu untuk tajuk yang berikutnya nanti. Okey, kita akan mengenal pasti antara jaringan pengangkutan darat, jaringan pengangkutan udara dan juga jaringan pengangkutan air yang terdapat di negara kita khususnya dalam tajuk bab yang kelima. Nanti awak kena tahulah, kalau katakanlah saya nak balik, saya di Negeri Sembilan nak balik ke Kelantan, nak balik cuti raya, saya nak lalu ikut jalan mana? Nanti kita ada banyak pilihan. Kita ada lebuh raya utara selatan, kita ada lebuh raya pantai timur, kemudian kita ada kalau di Sabah dan Sarawak pula juga kita ada lebuh raya, iaitu lebuh raya Pan Borneo. Okey, itu untuk jaringan pengangkutan darat. Untuk kereta, beza pula untuk laluan kereta api. Juga awak kena kuasai berdasarkan peta yang ada. Awak kena tahu lokasi-lokasi jaringan pengangkutan kereta api tu lalu kat mana. Kalau kata nak balik pergi ke Johor, Gemas adalah merupakan persimpangan utama untuk pengangkutan darat, iaitu kereta api. Dia ada sentral dia yang besar dekat Gemas. Okey, nanti kita akan belajar lah insyaAllah. Okey, kita akan juga belajar lokasi-lokasi pengangkutan udara dan juga iaitu lokasi lapangan terbang, domestik dan juga antarabangsa. Kita akan belajar juga pelabuhan-pelabuhan antarabangsa dan juga pelabuhan domestik yang terdapat di Malaysia. Okey, selesai. Dekat dalam tajuk ni juga nanti kita akan mempelajari bagaimana jenis pengangkutan yang dikatakan sebagai pengangkutan lestari. Ini kita akan kaitkan dengan bagaimana kita nak melestarikan alam sekitar. Apa itu lestarikan alam sekitar? Apa itu lestari? Lestari merujuk kepada sesuatu yang kita amalkan bertemakan ataupun kita mengaitkan dia dengan alam sekitar. Tidak tidak merosakkan ataupun tidak mengganggu alam sekitar.
Okey, jadi antaranya macam contoh bagaimana menggunakan kenderaan hybrid, menggunakan kenderaan elektrik, tidak menggunakan kereta yang menggunakan bahan api seperti contohnya petroleum dan juga diesel. Itu saya bagi contohlah. Okey, baik. Kita tengok kepada tajuk bab yang ke-6. Telekomunikasi Malaysia. Di Malaysia. Ini tajuk paling best, seronok sekali. Sebab apa? Bila cerita pasal telekomunikasi, kaitkan pasal telefon, semua orang nak cerita pasal telefon dia. Kan, semua nak cerita, cikgu saya pakai Oppo, cikgu saya pakai Vivo, barang cikgu pakai Vivo, saya pakai iPhone. Kan, siapa, boleh tak tolong respon kat sini? Saya nak buat poll sikit lah, nak tengok sikit malam balas. Boleh seronok sikit kan? Okey, saya nak create poll yang baru. Okey, semua masih ada dengan saya ya, jangan tidur pula nanti. Okey, baik, terima kasih Firdaus. Bagus ya, dia pandai, dia dah tahu dah. Sebelum saya suruh tu dia buat dulu. Okey. Okey, saya dah pollkan baru. Soalan yang baru. Apakah jenis jenama alat komunikasi yang anda gunakan? Okey, ada 5 pilihan. Lain-lain. Okey, ada pakai iPhone, lain-lain. Samsung. Cikgu, Ada Samsung kan? Video pula. Typo. Sorry. Ada pula typo video pula dah. Laju sangat kan. Ingatkan kenapa jenama baru pula. Mana pula datang video selain daripada lain-lain. Samsung menjadi pilihan Lupa nak letak jenama sendiri pula. Huawei tak ada Okey. Nanti saya simpan lah. Saya simpan apakah kelebihan dan juga kekurangan benda-benda ni nanti. Tak boleh cerita sekarang. Jadi tak syok. Redmi. Redmi. Para Syana kata pakai Redmi. Pakai Samsung nanti 5G. Awak pakai Samsung pakai 5G kan. Coverage kat rumah dia tak 5G tau. Kat rumah ada 4G kan. Beli handset mahal tetap tak boleh pakai juga 5G kan. Itu antara contoh lah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah sebab awak semua pun dah ada kemahiran dan juga pengetahuan berkaitan dengan 5G, 4G. Nanti kita akan cuba belajar balik sejarah telekomunikasi. Okay, bermula dengan bagaimana kita menghantar isyarat waktu zaman-zaman purba dulu menggunakan isyarat asap. Kemudian selepas kemerdekaan, zaman pemerintahan penjajahan dulu menggunakan kaedah telekomunikasi yang bagaimana. Nanti awak akan belajar penggunaan satelit, ada beberapa jenis satelit yang kita dah negara kita berjaya lancarkan. Okey, tahniah dan juga terima kasih atas maklumat balas dekat dalam ruangan poll ni. Okey, nampak gayanya lebih kurang seimbang. Berbeza dengan iPhone. iPhone orang kaya kan. Kaya-kaya yang pakai iPhone ni. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, kita sambung kepada sesi pembelajaran kita. Tak apalah, kita tinggalkan dulu tajuk ni sebab nanti kan kalau dah terangkan jadi tak best pula kan. Okey, tajuk bab yang ke-7. Kita akan kaitkan balik berkaitan dengan iklim, kepelbagaian iklim dan juga pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, kalau macam tadi kita dah belajar dalam tajuk bab yang ketiga iaitu pengaruh cuaca dan juga iklim di Malaysia. Jadi ini adalah perkembangan kegiatan manusia. Kalau tadi di Malaysia, kali ini adalah di Asia. Jadi kita nak kaitkan dekat negara Asia ni nanti kita akan ada lebih kurang 4 zon iklim terdiri daripada 9 iklim di dalamnya. Jadi awak kena hafal semua masuk bab yang ke-7 ni, seksa sikit lah sebab awak kena menguasai peta dunia. Peta dunia tapi maksudnya di Asia dululah, kita belajar di Asia. Jadi awak kena tengok berdasarkan lorekan peta Asia tu, awak tengok lorek tu je, dia bukan habis di situ kita perlu kenal pasti nama-nama negara ataupun lokasi-lokasi negara yang mengalami iklim tersebut. Macam contoh, siapa boleh bagi tahu saya satu contoh negara yang mengalami iklim gurun panas? Siapa boleh bagi contoh? Cuba respon sikit, nak tengok. Iklim Afrika. gurun panas. Afrika. Bagus, laju. Ya, tahniah Akif. Okey. Arab Saudi, Thailand, betul. Thailand juga panas. Dia masuk dalam iklim zon panas sebab kita berada di garisan khatulistiwa, kita berada di kawasan zon iklim panas. Antartika, nanti tengok balik Najmi. Kau ni dah silap tempat dah ni Najmi. Antartika tu kawasan sejuk. Egypt di Mesir, juga kawasan iklim panas. Okey. Okey, saya nak teruskan. Kita simpan dulu untuk sesi pembelajaran kita nanti. Nanti
takut tak sempat nak habiskan. Okey, baik. Dalam bab yang ke-8 juga sama dengan bab yang ke-5 tadi, iaitu berkaitan dengan sistem pengangkutan. Tetapi dalam bab yang ke-8 ini ialah perkembangan terhadap jenis dan juga kemajuan pengangkutan yang terdapat di negara-negara Asia. Masih lagi bertemakan benda yang sama, iaitu jaringan udara, jaringan darat dan juga jaringan air. Jadi awak kena pastilah nama-nama pelabuhan utama antarabangsa, pelabuhan apa ni, lapangan terbang utama antarabangsa dan juga laluan kereta api antarabangsa. Jadi dekat dalam peta Asia tu awak kena kuasai baik-baik. Okey, harap-harapnya tak jadi satu ketakutan jadi kenapa kita nak belajar geografi ni, sebab geografi ni adalah subjek paling seronok berbanding subjek-subjek lain. Sebab apa? Kita boleh kaitkan dengan semua tajuk yang ada dekat apa yang awak belajar dekat sekolah tu. Sebab kita boleh kaitkan tu sebab tajuk mata pelajaran geografi ni adalah satu pembelajaran yang umum. Sebab kita boleh berkaitkan dengan semua benda yang ada. Okey. Dalam tajuk bab yang ke-9, kita akan belajar berkaitan dengan pemanasan global. Pemanasan global itu yang berlaku sekarang. Dan benda ini memang tidak akan berhenti. Selagi macam contoh, kalau katalah tak berlaku seperti masa awal-awal COVID dulu, kita dapat lihat bagaimana ketaranya perbezaan antara sebelum COVID, semasa COVID dan juga selepas COVID. Nak kaitkan dengan apa? Dengan isu pemanasan global. Okay? Kita boleh lihat apakah punca berlakunya pemanasan global. Kita dah tahu punca, jadi kita lihat apa kesan dia. Apakah kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar, terhadap manusia, terhadap hidupan, terutamanya hidupan akuatik dan juga hidupan di daratan. Semualah bila berkaitan dengan alam sekitar ni melibatkan semua. Tanaman, tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia, jentera sekalipun, semua terkesan. Jadi kita akan cuba pelajari benda ni baik-baik, sebab biasanya untuk soalan esei memang wajib akan keluar berkaitan dengan pemanasan global. Jadi awak cubalah membuat pembacaan luar berkaitan dengan tajuk pemanasan global ni. Tajuk ni sangat-sangat seronok. Okey, baik, kita tengok kepada tajuk yang terakhir. Alamak, cikgu dah habis kejap je. Dia kalau tak banyak iklan tak apa, kejap dia habis. Okey, kita lihat kepada tajuk bab yang ke-10, iaitu teknologi hijau. Okey, dalam tingkatan 1 dulu, siapa ingat awak belajar tajuk apa, tajuk last? Siapa nak respon? Apa tajuk isu dan juga pengurusan alam sekitar last kali waktu tingkatan 1? Sisa domestik. Okey, bagus. Okey, Fan. Iaitu sisa domestik. Okey, kita dah belajar berkaitan dengan sampah. Naik ke tingkatan 2, kita tengok pula bagaimana teknologi hijau. Okey, yang mana kenapa kita perlu menerapkan nilai-nilai teknologi hijau dalam kehidupan kita? Ia adalah untuk melestarikan alam sekitar. Bagaimana dengan kaedah sama juga macam kita belajar tingkatan 1 dulu, iaitu mengamalkan 3R, mengamalkan 5R. Kalau macam dekat luar negara, mereka dah mengamalkan amalan 8R. Okay? Yang mana Malaysia sendiri 3R tu satu pun susah nak capai. Tapi dekat luar negara dah sampai 8R. Okay. Jadi apakah tujuan teknologi hijau ini diperkenalkan? Sebenarnya untuk membantu kita mengurangkan kemusnahan ataupun mengurangkan kesan yang berlaku terhadap alam sekitar dari segi kerosakan, dari segi pencemaran udaranya, dari segi pencemaran tanah, dari segi pencemaran bau dan sebagainya. Nanti seperti mana yang awak dah belajar dalam tingkatan 1 tu juga boleh dikaitkan balik. Okey, baik. Ada soalan tak setakat ni? Nak tanya? Tak ada Okey, baik, kita pergi kepada yang terakhir sebenarnya, tajuk bab yang ke-11 iaitu kerja lapangan. Okey, baik, untuk maklumat semua, kerja lapangan sebenarnya adalah wajib dilaksanakan. Okey, jadi saya amat tidak berpuas hati jugalah, sebab sebahagian daripada anda waktu batch tingkatan 1 tahun lepas ada yang tidak melaksanakan kajian lapangan. Okey, kajian lapangan wajib dilaksanakan. Dia memperuntukkan 10 markah maksimum.
Okey, jadi kalau siapa yang buat paling rendah pun, kalau saya ingat kelas Ihsan dan juga kelas Ikhlas, mereka dapat, kalau tak silap saya lah, 6 hingga 7 markah. Okey, 6 hingga 7 markah tu adalah satu markah yang juga sangat besar, membantu anda untuk membezakan antara grade nanti. Nanti mungkin 5 ataupun 7, 6 7 markah tu memberikan kelebihan awak untuk mendapat grade B ataupun grade A. Kalau tak buat, maksudnya tak dapat markah tu. Dan waktu peperiksaan akhir tahun yang lalu, perata markah murid yang gagal untuk dapat markah geografi dengan baik, mereka ni dalam sekitar 20 hingga 30 markah. Okay, kalau awak tak buat kajian lapangan, sangat-sangat rugi. Ya, awak hilang 7 hingga 10 markah, 6 hingga 7 markah hilang. Jadi mungkin kalau sepatutnya awak dapat lulus, dia jadi tak lulus. Sebab apa? Sebab tak hantar ataupun tak buat kerja lapangan. Okey, baik. Setakat ini saya dah pun selesai menghabiskan pengenalan kepada tajuk-tajuk bab tingkatan 2 geografi 2022. Okey, ada soalan nak tanya? Silakan. Cikgu, saya nak tanya. Tak ada nak? Ya, silakan. Kajian lapangan wajib untuk setiap tahun, cikgu? Okey, baik. Saya bagi pencerahan kepada semua. Okey, kajian lapangan sebenarnya adalah wajib dilaksanakan oleh semua pelajar setiap tahun. Memang ada di dalam buku teks dan juga arahan yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan, tetapi bergantung kepada guru mata pelajaran masing-masing. Ada juga sebahagian yang macam seperti tahun lepas, kita terpaksa tukarkan. Ini cerita untuk batch-batch yang berbeza. Ya, terima kasih Amir Fahad Azal. Okey, terima kasih. Sebab tak ada dah ni kan, saya teruskan. Saya minta izin untuk teruskan sebab kalau saya berhenti nanti kita akan, lepas ni ada kelas yang lain. Okey, apa tadi saya dah lupa. Okey, untuk yang tahun-tahun sebelum ni, ada sebahagian batch gurunya meminta murid melaksanakan buku scrap. Sebenarnya buku scrap itu adalah menggantikan projek kajian lapangan. Itu terpulang pada guru yang mengajar. Okey, jadi kalau nak menjawab kepada soalan yang ditanya oleh Nurul Syahada, sebenarnya memang wajib dilaksanakan. Sebab even untuk PT3 sendiri pun kajian lapangan adalah wajib, dan kajian lapangan itu memang akan dimasukkan markahnya ke dalam peperiksaan PT3 sebenar. Okey, jadi saya nak bagi tahu jangan terlalu selesa, sebab hari itu dah keluar ura-ura mengatakan kemungkinan PT3 akan diwujudkan balik. Untuk tahun ini kemungkinan besar benda tu tak tahulah, saya tak berani nak cakap sebab saya bukan daripada lembaga peperiksaan punya orang. Jadi saya hanya mengikut firasat saya je. Kemungkinan untuk tahun ini PT3 tak ada. Tetapi bila bila dia dah keluarkan isu tu, maksudnya anda yang berada di tingkatan 2 sekarang patutnya dah nampak dah itu adalah isu yang cuba ditimbulkan oleh pihak kementerian. Maksudnya apa? Tahun ni mungkin takkan termakbul kan, terciptanya benda tu. Mungkin tahun depan, sebab dia dah bagi hint kita nak buat. Jadi maksudnya nanti tahun depan, kalau kata awak tak pernah buat kajian lapangan dan awak tak ada pengalaman buat kajian lapangan, naik tingkatan 3 nanti awak akan susah. Susah nak menyediakan kajian lapangan. Nanti dia akan jadi isu banyak lah, sebab tak ada pengalaman nak buat. Macam mana nak kumpul data, macam mana nak persembahkan data, bagaimana cara nak melukis petolaka tu, semua dia tak pernah buat. Nanti jadikan masalah lah nanti. Okey, boleh saya menjawab kepada soalan Nurul Syahada? Okey, ada soalan lain sebelum kita tutup sesi kelas kita pada hari ini? Okey, ada. Okey, kalau tak ada, saya nak maklumkan beberapa perkara. Okey, berkaitan dengan penyediaan bahan penulisan untuk sesi bersemuka nanti. Okay, untuk kelas-kelas saya, kelas yang belajar dengan saya, seperti biasa, tolong sediakan buku hijau yang panjang tu sekiranya anda masih lagi memiliki buku tahun lepas, sambung saja. Okey, tak perlu beli buku baru. Kalau yang dah hilang ataupun dah tak tahu kat mana buku tu, tolong beli yang baru. Okey, tolong beli yang baru. Yang kedua, tolong sediakan kertas kajang, sebab awak akan sambung balik bagaimana kita nak melukis
peta nanti, untuk peta topografi dan sebagainya. Okey, dan yang lain-lain tu nanti kita akan cuba kemaskini dari masa ke masa lah. Okey, yang paling penting tolong sediakan juga pensel warna. Mungkin kita akan buat beberapa aktiviti secara bersemuka yang memerlukan kita buat aktiviti secara individu dan juga mungkin aktiviti secara berkumpulan. Okey, baik. Okey, ada soalan nak tanya apa-apa tak? Ni kita ni jumlah tak ramai ni. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ni, jangan lupa untuk isi kehadiran secara atas talian ya. Jangan lupa isi kehadiran sebab saya kena isi kehadiran secara online selepas tamat kelas nanti. Siapa yang isi kehadiran selepas jam 2, saya tak akan kira sebagai hadir. Sebab patutnya dia hadir dan isi kehadiran bermula daripada jam 12.30 sehingga jam 1.30 tengah hari. Okey, saya buka 2 minit. Sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diutarakan, silakan. Saya tak kisah daripada kelas ikhlas ke, ikram ke, ihsan ke, terbuka. Saya bersifat terbuka, tak ada masalah. Jangan kata lah nanti cikgu tak ajar saya ataupun mungkin bukan cikgu ajar saya pun. Jangan macam tu. Kita nak belajar menuntut ilmu dengan siapa-siapa sahaja. Saya mengambil tanggungjawab ni secara sukarela. Tak ada paksa daripada mana-mana pihak. Nanti kalau dah cikgu Nas ni tamak sangat lah. Tamak sangat nak pahala banyak sampai ambil semua kelas ke apa. Tak ada. Saya tak ada macam tu. Selagi ada pahala yang boleh dikutip, kita kutip. Tapi lepas ni bila awak dah dapat guru baru nanti, masih lagi boleh kalau nak tanya soalan dengan saya, tak ada masalah. Saya terbuka, tak ada masalah. Daripada mana-mana kelas, silakan. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Amin, Amin Farhan tadi nampak macam angkat tangan, ada nak tanya? Ke tolong angkat tangan kucing ke apa? Ada tak? Amin ada nak tanya apa-apa? Izzuddin ada nak tanya apa-apa? Saya tak angkat tangan apa-apa cikgu. Oh tak ada, tu tangan orang lain tadi kot. Salah tengok tu. Okay. Salah tengok lah kot. Yelah kucing mana ada tangan kan? Silakan, mana-mana. Ada yang nak bertanya soalan? Kita ada sempur 1 minit lagi. Okey, sebelum kita akhiri sesi kelas kita pada hari ini, saya nak minta last lah untuk respon di bahagian ruangan poll. Okey, ni yang terakhir lah. Supaya saya tahu sebenarnya pelajar saya ni berapa orang yang ada sekarang ni. Kan, sebab bila tanya pun dia tak jawab. Tapi tak apa, jangan risau. Tak ada kena rotan, jangan risau lah. Okey, baik. Saya nak imbas balik berkenaan dengan objektif pembelajaran. Hari ini kita dah pun belajar berkaitan dengan pengenalan kepada tajuk-tajuk tingkatan 2. Okey, baik. Jadi soalan saya telah pun dihantar ke dalam ruangan poll. Okey, jadi awak boleh tengok dekat ruangan poll tu. Adakah anda telah pun memahami objektif pembelajaran yang diajar pada hari ini? Okey, kita dah cuba untuk memahami secara umum apakah yang kita akan pelajari sepanjang tempoh 1 tahun. Okey, jadi ambil masa sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini. Saya nak lihat adakah ada lagi yang masih kurang faham ataupun semua dah berjaya faham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih alhamdulillah atas respon. Okey, baik. Setakat ni dah hampir 30 orang. Mana lagi hilang 1/4-nya ni. Tolong bagi respon Okey, ada juga yang jawab tidak. Nanti tolong PM saya PM saya untuk nyatakan siapa tu. Saya pun tak tahu siapa yang tak faham tu. Okey, siapa tadi yang angkat tangan tadi? Ada yang angkat tangan Kejap sangat saya tak nampak siapa tadi. Okey, yang jawab tidak tu nanti tolong respon tertekan. Okey, baik-baik, tak apa, tak ada masalah. Okey. Waktu sesi PDP kita pun sepatutnya dah pun tamat. Mengikut masa yang telah ditetapkan, saya terpaksa untuk tutup sesi PDPR kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dah berjaya memahami antara sub-sub topik yang akan kita jumpa nanti. Ikut guru masing-masing lah. Okey, jadi dah hampir 40 orang yang respon. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya tak boleh nak sambung lagi panjang. Lepas awak pun mungkin ada kelas yang lain dan saya pun ada urusan luar sebentar lagi. Okey, baik, kita InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok hari dan boleh bersedia untuk mempelajari tajuk skala dan jarak. Sediakan kertas dan juga pen. Saya akan ajar secara menggunakan modul yang dah telah pun disediakan.
Okey, baik. Terima kasih atas kehadiran dan juga pelibatan anda semua secara PDPR pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Kita tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran anda semua pada hari ini. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Terima kasih cikgu. 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 Ya, sama-sama. Sama.